Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita teruskan lah. Okey, ada 8 orang je, 7 orang je. Kelas sebelum ni tak tahulah. Okey, so kita akan sambung untuk topik seterusnya iaitu asas nombor lah. Okey. Okey, kalkulator semua ada di sisi. Dengar tak jelas suara cikgu? Dengar, cikgu tutup suara ke? Dengar tak suara cikgu ni? Dengar cikgu, dengar. Tak ni. Tak, cikgu pergi dah sorang-sorang cikgu. Das? Dengar tak suara cikgu? Dengar cikgu, dengar. Okay, thank you Iman. Yang lain jangan ada dalam kelas tapi tak ni apa? Tak dengar. Okay. Sebelum ni kita belajar asas nombor kan? Okay. Hari ni hari apa? Hari ni hari Isnin. 8 hari bulan 3. Okay. Sebelum ni kita belajar asas nombor. Asas nombor apa yang awak belajar? Mencari apa? Ingat tak? Tak ingat dah tu. Okey, sebelum ni awak belajar mencari nilai tempat. Okey, nilai tempat. Macam mana nak cari nilai tempat? Okey, contoh diberi. Okey, saya cikgu besarkan sikit. Okey Eh. Sikit. Okey. Okey, sebelum ni kita belajar menentukan nilai tempat, nilai digit dan juga nilai nombor. Okey. Daripada contoh diberi 1421 tu asas 6. Macam mana nak tentukan nilai tempat dia? So bila kita susun digit ni, dari belakang kita ambil letak 600 lah, 601, 602 dan 603. So nilai tempat dia kita tahu inilah yang dinyatakan di sini. Dan kenapa 6? Sebab nombor ini adalah dalam asas 6. Okay, kalau dia tanya nilai digit, bermaksud kalau nilai tempat tadi 1, kalau nilai digit maksudnya 1 kena darab dengan 1. So awak akan dapat 1 lah untuk nilai digit. Nilai tempat dia adalah 1. Sebab apa 1? 600 adalah 1. Okey, untuk 2 ni. Okey, digit 2. Digit 2, nilai tempat dia kenapa 6? Sebab 6 kuasa 1 adalah 6 kan? 6 kuasa 1, 6. So 6 sahajalah. So kalau nak tahu nilai digit, 6 ni kita kena darab 2. Dan kita akan dapat 12. Yang ni kita ulang flashback balik yang kita belajar last week. Dan sini 6 kuasa 2 adalah 36 untuk nilai tempat digit 4. Dan nilai digit dia kita mesti nak dapatkan digit. Nilai digit kita kena darab. So dapat 144. So untuk nilai tempat untuk digit 1, 6 kuasa 3 iaitu 6 darab 6 darab 6. 6 kuasa 3 ni sama dengan 216. So untuk nilai digit 216 darab 1 kita akan dapat 216 lah. So nilai nombor ni dapat dari mana? Nilai nombor ni dapat apabila kita menambahkan keempat-empat nombor ini. Okay. 216 tambah 144 tambah 12 tambah 1 dapat 373. Yang ni untuk mencari nilai nombor. Okay. Nanti nota ni awak salin lah, cikgu bagi. Okay. Alamak, tu payah tu dia bergerak pula. Okay. Dan kita belajar 3 tempat. Tukarkan suatu nombor daripada asas 10 kepada asas lain, betul? Okey, macam yang ini, tukarkan asas-asas ini kepada asas 10. Okey, kita tengok sini.
tukar yang berikut kepada asas 10. Bermaksud setiap nombor-nombor ni, asas 4, asas 3, asas 2 ni, macam mana awak nak tukar kepada asas 10, awak perlu gunakan kaedah cerakin. Cerakin tu kaedah apa? Awak asingkan nombor-nombor ni dan perlu diletakkan dia punya asas nombor tu berapa. Contoh 300 di sini. Sebab dia asas 4, so awak kena buat apa? Dulu dia punya, dapatkan dulu dia punya nilai tempat. So macam mana nak tahu nilai tempat dia? Nilai tempat dia adalah di sini 4 kuasa 0. 4 kuasa 1, 4 kuasa 2. Okay. Dah dapat nilai tempat, so kita carilah dia punya nilai. Okay. Kita dah ada dapat nilai tempat, kita dapatkan nilai digit dan bila kita tambah kita akan dapat nilai nombor. Nilai nombor tu lah apabila kita tukarkan kepada asas 10. Okay. So yang ni berapa ni? So yang ni bermaksud awak perlu darabkanlah. Okay, yang ni kalau kita tukar ke bentuk yang atas ni, bermaksud dia akan jadi 3 darab 4 kuasa 2 tambah dengan 0 darab 4 kuasa 1. Tak tulis pun tak apa ya bila yang darabkan kosong ni. Sebab apa? Sebab kosong tu memang kita akan dapat nilai dia tu kosong kan. Tambah dengan 0 darab 4 kuasa 0. So di sini kita dapat berapa yang ini? Yang ni kosong. Ni kosong, kosong tak payahlah. So yang ini 4 kuasa 2, 16. 16 darab 3 berapa? 48. Okey, 48. Oh, ada suara akhirnya. So sama dengan berapa? Dan jawapan sini adalah 48. Maksudnya 48 ni dia adalah dalam asas 10. Okey, boleh tak ni? Yang ini apa-apa asas tukar ke asas 10, awak perlu lakukan kaedah cerakin. Cerakin tu awak asingkan ikut asas yang diberilah. Okay, kalau macam ni asas 4 maksudnya nilai tempat dia 4 lah. 4 kuasa 0, 4 kuasa 1, 4 kuasa 2. Okay. Kita tengok contoh 9. Okay, ayat ada bentuk ayat tapi sama je sebenarnya. Fakri mempunyai 121 kuasa 5 biji, asas 5, 121 asas 5 biji guli. Nyatakan bilangan guli Fakri dalam asas 10. So awak kena buat apa? 121 asas 5 tu awak perlu buat apa? Tukarkan dulu ke? Cerakinkan. Yes, ayat cerakinkan. Good. Cerakinkan tu maksudnya kita akan darabkan nombor-nombor ni dengan nilai tempat masing-masing. So apakah nilai tempat untuk 1 ni? So nak letak apa? Cikgu nak susun apa kat bawah ni? Kena keluarkan. So nak letak apa kat bawah ni? Bawah 1 ni. 5 kuasa 0. Yes, thank you Eugene. 5 kuasa 0, 5 kuasa 1, 5 kuasa 2. So dekat sini bila dah dapat, awak tak payah buat kaedah macam cikgu ni pun tak apa. Awak dah terus darab teruskan. Awak boleh terus buat. Okay, cikgu letak macam ni je. Okay, 5 kuasa 0 awak tahu 1. 1 darab 1, 1. 5 kuasa 1, 5. 5 darab 2, 10. 5 kuasa 2, 25. 25 darab 1, 25. Sini 25, sini 10, sini 1. So nak buat apa dengan tiga-tiga nombor ni? Awak perlu tambah. Yes. Kenapa perlu tambah? Tambah tu yang buat bulat Tambah saja. Awak akan dapat kat sini 26 asas 10. So ini untuk jawapan untuk yang 121 asas 5. Bila tukar ke asas 10 maksudnya dia ada 26 biji guli dalam asas 10.
Okey Naya ni? Ya. 36 lah cikgu. 25 ke? 25? Oh 10, minta maaf. Tak nampak kosong. So 25, 35. Okey 36. Thank you Anissa. Betul lah. Iman Anissa. Okay, Sat. Cikgu padam balik. So 36 Silap tak nampak pula dia tu tadi. Okey 36. Sebab apa 36? 25 tambah 10 tambah 1. Yang ini asas, apa-apa asas kepada asas 10. Okey. Asas kepada asas 10. Maksudnya apa-apa asas. Asas apa-apalah ditukar ke asas 10. Awak perlu guna kaedah cerakinkan. Okey. Yang kita guna kalkulator tu apa ke apa? Yang kita guna kalkulator tu ingat tak? Okey, yang kita guna kalkulator tu adalah asas 10 kepada asas lain. Yang tu yang kita gunakan kalkulator. Ingat lagi tak cara nak tekan kalkulator tu? Okey, contoh sekarang ni kita nak buat pula asas 10 kepada asas lain. Asas lain tu asas lain-lain lah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. So contoh diberi 3, 6, 3 asas 10. Kita nak tukar ke asas 5. Okay. So semua ada kalkulator masing-masing? Ada tak yang tak ada kalkulator scientific? Dia pakai kalkulator biasa? Yang ada ni semua ni. Semua pakai kalkulator scientific Cikgu. Yang lain-lain tu sebab cikgu mengajar ni kira anggap awak dah ada. Kalau tak ada bagi tahu cikgu. Cikgu ajar lain kaedah pula. So sekarang cikgu ajar berdasarkan awak menggunakan kalkulator scientific. So nak buat apa dulu? Ingat tak lagi? Apa yang kita perlu buat? Cerakinkan. Okey. Cerakin hanya untuk asas lain ke asas 10. Tapi kalau asas 10 kepada asas lain, actually dia ada kaedah dia. Dia panggil yang ni dipanggil kaedah pembahagian berulang. Pembahagian berulang ni tapi lebih senang kalau kita guna kalkulator yang kita okey. Sekejap. Okey, pembahagian berulang. Kalau asas 10 kepada asas lain, dia ada ajar tau kaedah pembahagian berulang. Tapi cikgu lebih suka kalau kita guna kalkulator. Okey. Ikutlah awak tak ingat kan? Tunggu Sat, kita keluarkan kalkulator. Lebih afdal cikgu guna kan? kalkulator. Yes, lebih mudah awak nak ingat. Okey, contoh macam 363 ni, awak nak tukar ke asas 5 kan? So bermaksud, awak kena buat apa 363 dengan 5 ni bila awak tekan kalkulator? Bahagi dengan 5. Yes, bahagi. Awak akan tekan 363 bahagi tu pula kita tekan A, B per C. Tapi tak ada masalah kalau awak nak tekan bahagi. Okey, kalau awak tekan bahagi, kalau awak tekan bahagi, okey, kalau awak tekan bahagi 5, mana bahagi 5, awak akan dapat apa dia? Perpuluhan. So macam mana nak tukar ke pecahan? Tekan apa? Tekan A, B bahagi per C. A, B per C. So yang ni kita dapat 72 3/5 kan tadi. Kita tulis tulis daripada kanan, paling kanan sekali Okey. Okey. Then nak buat apa? Apakah langkah seterusnya? 72 tu. Yes. 72 pula. Okay, good. 72 tu pula kita bahagi dengan 5. Kita terus buat A, B per C lah sebab kita dah ada button tu kan. 72 kita A, B per C. Maksudnya 72 per 5. Kenapa kena per 5? Sebab sekarang ni kita adalah dalam asas
5. So sama dengan 14, 2 per 5 Tak nampak pula. Okey, 14, 2 per 5. Okey, seterusnya. Halidah, nak buat apa Halidah? 14 tu bahagi 5. Yes, 14 bahagi 5. Tekan kalkulator semua. Berapa 14 bahagi 5? Bagi tahu cikgu. 14 per 5. 2, 2. 4 per 5. 2, 4 per 5. Okey. Seterusnya, apa cikgu nak tanya? Ikuan. Ikuan ada kan? Senyap dia. Muka dah lah penuh apa tu. Ikuan ada Ikuan? Are you here? Ikuan Nabil? Awak ni ada kerja tak? Macam nampak awak tadi. Ya cikgu. Oh, tak boleh cakap Okey, seterusnya nak buat apa? 2 kita kena bahagi 2 per 5. Okey, 2 per 5 tekan kalkulator dapat berapa? Mana jawapan dia? 2 per 5 juga dapat. Okey, dapat 2 per 5 juga. So di sini, bila kita, kalau awak ikut, yang ni cikgu panggil K method tau. Kaedah K. Ataupun dalam bahasa Inggeris lah, kita mat saleh sikit. K method sebab apa? K sebab bentuk nombor bercampur. Nombor bercampur kan bentuk dia macam K. So biasa dia panggil K method. Okay. Dan di sini sebelum nak ambil jawapan yang mana? Pengangka ke penyebut? Ataupun yang atas? Ataupun yang atas ke yang bawah? Pengangka cikgu. Yes, pengangka. So jawapan kita nak ambil kat mana? Jawapan kita kena ambil yang di atas ni. Okay, dekat bahagian pecahan tak boleh ambil nombor bulat, tak boleh ambil dia punya penyebut. Tak logik pun nak ambil penyebut. Okay, dan sekarang ni penyebut dia semua sama tak? Penyebut semua sama kan? 5, 5, 5, 5. So bila sama cikgu. Okay, good. Bila penyebut sama, so apakah jawapan kita? Jawapan akhir kita akan dapat 2, 4, 2, 3 asas 5. Itulah jawapan kita. Yang ni untuk asas 10 ke asas lain. Kalau asas lain ke asas 10 kita guna cerakinkan. Tapi untuk asas 10 ke asas lain kita guna K method. Okey tak? Yang lain-lain boleh tak? Eugene okey tak? Cikgu. Eugene? Okay. Iman of course boleh kan? Okay. Okey cikgu, okey. Okay, thank you. So next kita tengok tak boleh. Tak reti pula tak ada mouse. Okay, kena ada mouse juga. Kita tolak. Okay. Tukarkan setiap berikut nombor, tukar setiap nombor dalam suatu asas berikut pada nombor dalam asas yang dinyatakan. Okay, ni macam mana? Dia bagi satu asas kat awak. Contoh kita tengok contoh 1. Okay, dia bagi satu asas kat awak. Katakan asas 6. Awak nak tukar ke asas 4. Okey, yang ini awak tak boleh terus. Awak kena lalu dulu jalan di mana awak cari dulu asas 10. Okey. Baru awak boleh pergi ke asas 4. Jelas tak kat sini? Untuk asas 6 nak pergi ke asas 4, awak kena pergi dulu ke asas 10. Barulah pergi ke asas 4. So di sini kaedah cerakin awak akan guna, kaedah K method pun awak akan guna. Okay, contoh kat sini. 113 asas 6 nak tukar kepada asas 4. So apakah first step? Tadi cikgu kata asas apa-apa ke asas 10 kena guna kaedah. Kaedah apa? K method. Cerakin lah. Oh. 6 ke 10 cerakinkan dulu. So bila kita cerakin maksudnya 1, 1, 3 asas 6 ni awak perlu cerakinkan. Bila cerakinkan tengok asas. So nak letak apa bawah 3? 6 kuasa kosong. Then 6 kuasa 1 dan 6 kuasa 2 kat sini. So kita selesaikan satu lah. Okay. Kalau awak rasa ni nak buat petak pun tak apa. Ikutlah terpulang.
Okey, 6 kuasa kosong. 1 darab 3 dapat 3 di sini. 6 kuasa 1, 6. 6 darab 1, 6. 6 kuasa 2, 36. 6 kali 6 lah, 36 darab 1 dapat 36. So nak buat apa dengan nombor-nombor ni? Awak perlu tambah untuk dapatkan dia punya nilai nombor. Tambah semua dapat berapa? 43. So dapat 43 asas 10 di sini. So asas 6 ke asas 10 guna kaedah cerakin. Okay. And then barulah kita pergi ke kaedah K method. Okay, set. Yang ini cerakin. Apa-apa asas nak tukar ke asas 10 cerakin, barulah kita guna K method, iaitu menekan kalkulator. Yang mana yang kita nak guna? Nombor 113 ke nombor 43 kita nak gunakan untuk tukar ke asas 4? 43. Yes, kalau dah gigih tukar takkan nak guna 113 kan? So gunalah 43 yang baru kita dapat tadi. Okay, so tekanlah kalkulator. Nak bahagi dengan berapa tu? 43 per berapa? Sepuluh. Okay, 43 ni asas 10. Daripada asas 10 nak tukar ke asas apa? Nak tukar ke asas 4. Nampak tak kat sini? Tadi. Oh, dia kena bahagi dengan 4 lah kan cikgu? Yes, betul. Tepat sekali. Sebab apa? Daripada asas 10 ni, kita nak jawapan kita ke asas 4. So, 43 kita per 4 lah. Okay, 43 per 4 berapa? Tekankan kat cikgu. 10 3/4. Alright, 10 3 per 4. Thank you. Then, lepas tu? Lepas tu nak buat apa ni? Dapat 2 1/2. Okay, macam mana 2 1/2 tu awak dapat, Iman? 10 per dengan 4. Yes, 10 per 4. Dia punya nombor bulat tu yang kita bahagikan dengan asas. Okay, next. Next. 2 ni? 2 ni per 4 lah. 2 per 4 dapat berapa? Kenapa tiba-tiba klik? Dapat 1/2. Dapat 1/2. Okay. Stop atau teruskan? Stop. Kita stop lah sebab Lepas kita tu dah tak kena- dapat nombor bercampur. Okay, sekarang Kena ni. samakan penyebut. Yes, tepat sekali Iman. Sebab apa kita kena samakan penyebut? Sekarang ni kita nak asas 4. So pastikan awak punya penyebut awak mesti 4. So macam mana nak jadikan dia 4? Kita darab. Darab? 2. Darab 2 lah. Bawah darab 2, atas pun darab 2. Bawah darab 2, atas pun darab 2. Sebab kita nak jadikan bawah ni 4. So apa jawapan kita sekarang? Jawapan kita? 3, 2, 1 asas 4. 3, 2, 1? Mana awak dapat ni? Okay, kita nak ambil jawapan. Kan kita ambil daripada depan. Tapi kita tak boleh ambil 1. Sebab apa tak boleh ambil 1? Sebab 1 darab Kena 2. darab dulu. Bila kita, okay yes, kita kena darab dulu. Okay, so ni 2 per 4. Yang ini 2 per 4 juga. Okay, yang ini tak apalah dah per 4. So jawapan kita akan ambil. Allah. Jawapan ni kita akan ambil 2 per. Jawapan dia 2, 2, 3 je lah. Allahu Akbar. So 2, 2, 3 asas 4. Bila kita samakan penyebut, kira kita darab dengan 2, atas pun kita darab dengan 2. So yang terkini kita adalah 2 per 4, yang ini 2, 2 per 4. Boleh faham tak? Okay, cikgu bagi contoh lain. Okay, kita cikgu bagi contoh lain. 2, 7, 1 asas 9. 2,
Dia suruh tukar ke asas 8. So sebelum kita tukar ke asas 8, apa kita kena buat? Dia perlu lalu jalan tukar ke asas 10 dahulu. Baru dia boleh pergi ke asas 8. So apakah kaedah pertama kita? 9 ke asas 10. Asas 9 ke asas 10. 2, 7, 1 asas 9. Macam mana nak tukar ke asas 10? Letak apa kat bawah ni? Hai, apa ni? Ada ke tidak ni? Kena cerakinkan cikgu. Yes, cerakinkan. Ya Allah, yang lain ni apa lah hai? Okey, tak apa, thank you. 9 kuasa 0, 9 kuasa 1, 9 kuasa 2. Kita cerakinkan dulu dan kita dapatkan dia punya nilai nombor dia. Macam mana nak dapatkan nilai nombor? Kita kena darab, kemudian baru Darab. kita tambah. Ya, darab dulu baru kita tambah lah. Maksud cikgu kat sini. Kita darab apa dengan apa dulu? So kita akan darabkan. Okay, 9 kuasa 0. 1 kan? 1 darab 1, 1. Okay. 9 kuasa 1, 9. 9 darab 7 berapa? 63. Alright, 63. Dan 9 kuasa 2, 81. 81 darab 2. Berapa? 162. 162. So nak dapatkan nilai nombor kita kena tambah. So tambah semua dapat berapa? 225. Okay, thank you. 225 di sini. 225 ni adalah dalam asas 10. Okay? Kemudian barulah kita ada second, cara kedua, langkah kedua. Langkah kedua kita adalah menukarkan 225 asas 10 kepada asas 8. Inilah daripada 9 pergi ke 10 dulu, 10 baru pergi ke 8. So tekan kalkulator dapat berapa? 28 1/8. 28. 2/8. 28. 1/8. Alright, 28 1/8. Then tekan kalkulator lagi. 3 1/2. 3 1/2. Lagi? 3/8. 3/8. Awak tahu jawapan, sebelum ambil jawapan kita tengok dulu penyebut tak sama sekarang. So tak sama yang mana kena bagi sama? 2. Okay, so macam mana nak buat yang 2 tu? Darab dengan? 2 darab dengan 4. So atas pun darab 4. So yang ni akan jadi berapa? Ni akan jadi 4, yang ni akan jadi 8. 8. So apakah jawapan kita? 3 4 1 asas 8. Yes, that is the answer. Boleh faham tak? Yang lain-lain selain Iman? Boleh. Okay, good. Boleh cikgu. Okay, Alhamdulillah. Okay, so dah ke mana pula perginya ni? Set. Kecilkan dulu. Besar pula. Kecil. So kita tengok soalan penyelesaian masalah sikit. Okay, dalam dalam suatu ujian matematik, Kaisara telah memperoleh markah sebanyak 340 asas 5 markah. Nyatakan markah yang diperolehnya dalam nombor asas 7. So yang ni awak nampak asas 5 dia nak asas 5 dia nak pergi ke asas 7. Awak ingat kalau asas ini tak sama, bukanlah tak sama, tak melibatkan 10, awak mesti lalu dulu asas 10. Kena ingat lah soalan-soalan macam ni. Lalu dia tanya macam ni je lah. So konsep dia ingat saja. Kaedah pertama cerakinkan dulu, iaitu tukarkan ke asas 10. Dan baru kita
guna K method untuk tukar ke asas 7. So yang ni berapa awak dapat setelah nilai nombor dia berapa ni? Kira Sat, cikgu bagi masa 1 minit. Nanti siapa yang dah set tu bagi tahu cikgu jawapan dia. Okay, boleh mula sekarang. Berapa awak dapat? Adakah jawapan sama dengan kawan-kawan lain? Berapa dapat? Belum lagi ya. Jawapan yang bawah tu cikgu. Berapa? Ah, Jawapan setelah dapat asas 10 lah. Kira last kali dapat berapa? oh, saya. Okay. Okey dah cikgu. Siap dah. Dapat apa? Saya dapat 75 asas 10. Oh, jawapan last kali ke? Apa ni? Oh, yang ni. Awak dapat 75? Silap cikgu. Awak tak tambah lah dulu betul tu. lah. Okey, 5 kali 5, 25. 25 darab 3, 75. Awak tambah dulu tak? 5 kosong 1 kan 5. 5 kena darab 4. Awak darab 4 tak? Yang tengah ni. Sepatutnya awak dapat 95. Dapat 95. Ada silap cikgu. Yes. Awak jangan careless mistake So 95 asal 10, dia dah dapat yang ni semua. Yang lain dapat tak jawapan yang sama? Ya, dapat. Okay. Yes, Alhamdulillah. Bagus. So 95 asas 10 pula barulah kita tukar ke asas 7. So asas 10 ke asas 7 kita gunakan K method. Dapat berapa? Nak jawapan akhir je. Cikgu nak jawapan akhir. Yang ni kaedah Cerakim. Yang ni K method. Kira jangan tak kira. K-pop. K method. Dah dapat dah cikgu. Berapa? 164 asas 7. Okay, yang lain macam mana? Sama tak? Sama. Sama cik Khairuddin Dia cakap tak dapat. Sama Cikgu, kenapa Ya. saya dapat 63? Alright, jom kita buat sama-sama. Okay, first 95 awak tekan kalkulator 95 per 7. Dan awak akan dapat kat sini 13/4 per 7 kan. Dan 13 tu pula kita perkan dengan 7, kita dapat 16 per 7. Kemudian 1 tu pula kita perkan dengan 7, kita dapat 1 per 7 di sini. Okay, now kita punya penyebut semua 7. So kita ambil pengangka sahaja. Kan awak ada salah kira kat mana-mana. So that's why kawan awak boleh dapat 164. Okay. Siapa tadi? Okay. Awak salah kat mana? Saya kira dekat yang awal-awal yang 95 tu saya dah salah untuk tukar asas 7 tu. Oh, awak salah bahagi kah? Awak salah per? Ya. Alright. So tahu dah Tahu kat mana then okay, good. So boleh kot asas nombor senang je kan? Celah kuku ke celah gigi?
Celah aku pula kecil sikit. Kan? Kalau gigi besar sakit. Aduh. Okay. So, seterusnya cikgu nak pergi pada penambahan ni. Belum, sorry. Ada lagi. Okay. Seterusnya kita nak tengok. Okay, tadi asas perkara pertama kita belajar tadi, hampa ingatlah Cikgu Malik nak ulang. So sekarang ni kita nak tengok pula asas yang melibatkan asas 2 dan asas 8 sahaja. Okay, asas lain tak main lah. Kita main asas 2 dan asas 8. Okay, awak kalau boleh awak cuba hafal. Tapi rasa tak ada masalah awak nak hafal. Okay, katakan kosong. Alah, tak kuat. 0, 0, 0. Kalau asas 2, dia adalah 0. 0, 0, 1. Lepas tu 0. Okay, dia 1 mula-mula kat sini. Lepas tu kita letak 1 kat sini pula. Okay, kita melibatkan nombor 1 dan nombor 0. First awak susun 0, 0, 0. Okay, nombor yang selepas 0, 0, 0 yang kecil adalah 1, betul? Lepas 1 apa? Lepas 1 kita silah 10. Yang melibatkan 0 dan 1 ni. Okay, lepas 10 nombor apa? 100. Sebelum 10 kita ada 11. Jangan lupa 11. Okay. 0, 10, 11. Lagi kita ada apa? Barulah yang Anissa Iman sebut tadi, 100. Kemudian kita ada apa? Lepas 100 nak letak apa? Nombor yang besar sikit yang melibatkan nombor 1 dengan nombor 0. 111. 101 dulu. Okay, nampak tak? 101. Lepas 101, lepas nombor 1, nombor 10 balik. 110. 110. Yes, lepas tu barulah 111. So kalau awak tengok dia punya pattern, kalau awak tengok pattern, mula 1, lepas tu 10, 11. Lepas tu 100 lah. Lepas 11 tak ada lagi kan nombor yang kita nak susun tu yang boleh dapat, yang melibatkan 1 dan 0, 100. Lepas 100, 101. Lepas tu 110. Lepas tu 111. Sebab benda ni, bila awak hafal benda ni, awak nak tukar asas 2 kepada asas 8 ni sangat mudah. Tanpa perlu awak menggunakan kaedah K method. Okay? So bermaksud yang ni 1, ni nombor 2, hari kita uji. 3, ni nombor 4, nombor 5, nombor 6, nombor 7. Bermaksud dalam asas 2, ini adalah nombor dalam asas 8. Okay, ni asas 2. Yang sebelah sini adalah asas 8. Okay, kita nak uji dia, kita tengok contoh. Okay, sekarang ni kita asas 2. Sekejap Allahu Akbar. Kacau duduk sana sikit. Tebalkan sikit. Tak tebal. Ya, tahu colour grey. Allahu Akbar. Dia stuck lah ni. Tak apalah. Sekarang ni asas 2 kita nak tukar ke asas 8. Okay, contoh diberi. Okay, dalam asas 2. Bagi cikgu satu contoh asas 2. Nak ada 5 digit. Siapa boleh bagi contoh kat cikgu? 1, 1, 1. Okay, Satna. 0, 1. Okay. 1. Allah, nipis juga. Sekejap nah. Geram. Okay. Apa sama? Okay. Berapa ni satu tadi? 1, 1, 1, 0, 1. Okay. Yang ni asas 2. Cara dia, daripada belakang, kita kena kira 1, 2, 3. Lepas tu kita buat blok. Okay, 1, 2, 3 blok, 1, 2. Okay, kat depan ni kalau tak ada maksudnya nombor apa? Kalau tak ada maksudnya dia adalah
Kosong lah. Okey, Kosong. katakan kita hafal lah benda ni. Kalau awak tak hafal, cikgu kena ajar jugalah kaedah lain nanti. Okey, 101 dekat sini apa dia? 5 kan? So 5 lah kat sini. 110, 011, 011 apa? 3. So jawapan dia 35 asas 8. Benda ni lah kalau awak hafal. Kalau awak tak hafal, okey. Kita tengok kaedah yang panjang sikit. Okey, Allah kala. 011 101. Sorry, kosong tak ada kat depan ni. Lagi dia clear canvas terus. Okay, yang ni kena delete. Okay. Kan cikgu kata daripada ni asas 2. Ni asas 2. Daripada belakang kita kira 1, 2, 3 kita buat blok. Okay, kita buat blok kat dia. Okay. Sebenarnya kalau 101 ni bila kita tukar ke asas 10. Okay. 101. Kalau kita tukar ke asas 10. Asas 2 ni tukar ke asas 10. Kita guna kaedah apa? Kaedah cerakin. Cerakin. Bila awak cerakin, awak akan dapat sini 2 kuasa 0, 2 kuasa 1 dan 2 kuasa 2. Lepas tu awak akan dapat berapa? Awak akan buatlah macam biasa. 2 kuasa 0 kan? 1 darab 1. 1, betul? 1. Lepas tu yang ni dapat berapa? Ni 0. Sebab apa-apa nombor pun darab dengan 0 kan dapat 0. Yang ni berapa? 2 kali 2, 4. 4 tambah 1, 4. Sorry. 4 darab 1, 4. So yang ni dapat 5. Sama tak dengan yang atas ni? Sama. Yes. Oh, sama-sama. Maksudnya di sini kalau awak tak, cikgu rasa kalau awak hafal ni automatically senang. Tak perlu cari macam ni lah satu-satu. So yang ni pun sama. Yang ni 2 kuasa 0, ini 2 kuasa 1. So bermaksud yang ni awak dapat berapa? 2 kuasa 0, 3. 1, yang ni dapat 2 tambah dapat 3. So sama tak dengan yang ni? Ya. Yes. Yang tu lah. So pada cikgu kalau awak hafal, actually bentuk dia tu sangat senang. Nombor 1, lepas 1, 10. Lepas 10, 11. Lepas 11, 100 lah. Lepas 100, 101. Lepas tu 110. Barulah 111. Kalau cikgu nak sambung, apa dia nombor seterusnya? Lepas 111. Ada siapa nak cuba? Agak-agak awak apa nombor dia? Lepas 111. 200. Tak main 2. Kita main 1 dengan 0 je, Eugene. Kita main 1000 cikgu, 1000. Yes, the answer is 1000. 1000 adalah nombor ke-8. So what do you think is the next number? Lepas 1001. 1001. Betul. 1010. Yes, 1010. 1011. Ya, 1011. Lepas tu? 1101. 1111 lah kan? Lepas 1111, 1111 lah. Okay. Awak nampak tak pattern dia tu? Bila awak nampak pattern ni, bila awak senaraikan macam ini, so bila kita nak mencari tu lebih mudah lah. Okay, kita bagi contoh lain lah. Okay, kita duduk tepi ni Sat. Okay, katakan alah colour dia tak ni. Okay. 111010111. Contoh. Yang ni asas 2. Asas 2 ni nak tukar ke asas 8. Okay. Asas 2. Bahagi tengah. Yes. Bahagi berapa tu? Nak bahagi berapa? 5 cikgu, 5. Salah. Ada 11 tu. Ada 11. Tak kisah sebelah. Daripada belakang awak susun. 1, 2, 3 blok. 1, 2, 3 blok. 1, 2, 3 blok. Okay. Daripada belakang tau. Then sekarang satu-satu kita apa? Satu-satu kita adalah 7. Kan? 100 kita berapa? 4.
110 kita berapa? 110 kita adalah 6. Yang ni 11. Tapi depan dia apa? Kosong. Depan dia kosong. So 011 apa? 3. So jawapan dia asas 8. Terus dapat. Lebih mudah untuk asas 2 ke asas 8. Okay, kita cuba lagi. So awak kena hafal benda ni kot. Rasa mudah sangat nak hafal kan? Ataupun kalau awak tak nak hafal, awak akan guna kaedah cerakin untuk setiap digit yang ada dan awak perlu tambah. Awak akan dapat 7, awak akan dapat 4, awak akan dapat 6, awak akan dapat 3 di sini. Okay. Macam tu juga kalau tak perhati tu dia punya pen tak nak tebal. Okay, kita tengok. Katakan, okay, tadi asas 2 kepada asas 8, sekarang kita nak buat asas 8 kepada asas 2. Okay, kita nak terbalikkan kan. So, kaedah yang sama juga, awak dah hafal dah semua ni. Katakan soalan dia tanya 76 asas 8, kita nak tukar ke asas 2. So, kita akan buat apa? Okay, kita tengok 6. 6 yang ni kan, asas 2 dia adalah 110. So 110. 7 apa? 7 11. So 111 asas 2. Siap. Untuk asas 8 kepada asas 2. Boleh tak? Asas 2 kepada asas 8, asas 8 kepada asas 2. Dan awak yang penting awak perlu hafal lah benda ni. So yang ini pula, kalau yang 76 ni pula, kalau awak tak nak hafal. Sekejap Okay. Katakan. Okay. 76, awak kena bahagi 3. Sebab dia memang kena bahagi 3 untuk asas 2 kepada asas 8 ni. Awak akan letak sini 1, 2, 4. 1, 2, 4. Kenapa 1, 2, 4, 1, 2, 4? Sebab kalau kita cerakinkan kan yang ini 2 kuasa kosong, ini 2 kuasa 1, ini 2 kuasa 2. Ini 2 kuasa kosong, ini 2 kuasa 1, ini 2 kuasa 2. So awak akan dapat 1, 2, 4, 1, 2, 4 kan? Okay. Sekarang ni nak jadi 6. 4 tambah dengan berapa jadi 6 kat sini? Nombor 421 ni kalau kita tambah. Apa dia? Maksud cikgu apa tambah apa dapat 6? 1, 2, 4 ni. 4 tambah 2 tambah 1. 4 tambah 2 tambah 1 dah 7. Okay, di sini, okay, contohlah. Okay, 6, macam mana nak jadi 6 ni? 4 tambah 2. So, bermaksud kita akan guna 4 dan 2 bila tambah dapat 6. So, yang ni jadi 1 lah sebab kita guna dia. Kalau kita tak guna, kita letak kosong. Yang ni pun sama. Nak jadi 7 apa dia? 4, 1, 2, 4, 4, 2, 1 ni, kalau tambah jadi 7, apa dia nombor dia? 4 tambah 2 tambah 1 lah, betul? So, maksudnya 4 kita guna. 2 kita guna, 1 pun kita guna. So jawapan yang sama. Boleh tak? Kaedah mana yang senang? Boleh cikgu, boleh. Kan? Senang je kan? InsyaAllah. 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 Okay, kita bagi contoh lain. Katakan 4, 3, 5, 8. Asas 8. Okay, nak tukar ke asas 2. So, siapa boleh bagi tahu cikgu? 4, 3, 8 nak tukar ke asas 2. Apa jawapan awak? Try lah dulu buat. 1000. Yang 8 tu jadi 1000 cikgu. Betul ke? Okay, 8. Oh, sebab 8. Oh, tak boleh. Kejap. 8 ni dah di over punya limit sebab 8 1000 kan. Okay, kita tak nak ambil yang susah-susah dulu. Okay, 4, 3, 5. Alright. 6. Okay, 5. 6 dah ada.
438. 1001 pula. 101. Okey, Sat. 438. 438. Cikgu letak asas 8 kan tadi, betul tak? Ha. Betul. Boleh tak wujudnya nombor ni? Adakah? Boleh sebab dia dah lebih. Yes, sebab dah ada 8 kat sini. So dia dah lebih. So tak boleh lah. Tak boleh lebih daripada 8. So nombor-nombor yang kita letak tu jangan lebih daripada 8. So di sini senang lah. 5 apa? 5 101. Okay, 5 101. 3 11 011. 11. 011. Cikgu. 4 100. 011. Dia masih 4 berapa? 100. 100. Okay. So asas 2. Tu je lah jawapan dia. Senang kan? Oh, okey, faham. Senang. Actually 2 ke 8, 8 ke 2 memang sangat senang lah. Alright? So hafal lah. Kalau 2 ke 4, 4 ke 8 hafal yang asas basic yang atas ni. Boleh nak? Boleh go insyaAllah. InsyaAllah. Boleh cikgu. Okay. Penambahan dengan penolakan. Nak ajak tahu ke? Banyak sangat tak awak terima input hari ni? Banyak dah cikgu. Banyak dah. Okay, kalau banyak. Banyak. Kita sambung hari-hari Rabu cikgu. Rabu Okay. tak habis. Okay, hari Rabu cikgu akan ajar tambah tolak. So untuk yang ini cikgu akan bagi latihan sekejap lagi, okay? InsyaAllah kami buat. Itulah Nabil tak dapat pun awak punya ni. PM tepi je siapa yang dah siap Tak pernah bagi buat kan. Tahu tak apa. Nanti buat baru kita tahu kita faham atau tidak. Okay. Baik go insyaAllah. Okay, tunggu Sat. So kita ada berapa orang ni? 15 orang hari ni. So yang lain-lain okay kot. Alisha, Alia Syakira, Adib. Hai Adib. Apa khabar? Ainur, Tivia, Daniel, Haris. Adib baru masuk ke? Sebelum ni ada masuk tak? Masuk lah banyak kali tu. Ya ke? Okay. Sorry, saya tak perasan nama awak. Okay. Adib okay tak? Faham tak? Baik. Okay. So setakat ini saja hari ni kita belajar. So homework nanti tengoklah dekat Telegram, okay?